Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Memulakan berita tengah hari ini dengan laporan mengenai Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT yang diketuai oleh Menterinya Datuk Julaihi Narawi mengadakan lawatan penanda aras ke pengawal selia air dan pengendali air di Australia Barat bermula 20 hingga 26 September depan. Dalam satu kenyataan media pada Khamis, menurut beliau, lawatan tersebut bertujuan mengkaji struktur industri air mereka termasuk rangka kerja perundangan dan kawal selia tadbir urus, model perniagaan, struktur organisasi dan infrastruktur teknologi. Katanya lagi, lawatan penanda aras itu akan memberi para delegasi peluang yang tidak ternilai untuk menilai kebolehgunaan dan kebolehsesuaian model industri air Australia Barat bagi penstrukturan semula sektor bekalan air di Sarawak berkenaan dengan model yang sesuai digunakan pakai untuk entiti bekalan air tunggal dan badan korporat pihak berkuasa air negeri. Selain itu, jelasnya ia bertujuan sebagai penanda aras ke arah pembangunan sistem bekalan air bersepadu dan pengurusan sumber air di Sarawak. Justru dengan memperoleh pengetahuan dan pengalaman Australia Barat, beliau berharap dapat mewujudkan sistem untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat selaras dengan inisiatif di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Datuk Julaihi serta rombongan turut mengadakan kunjungan hormat kepada Menteri Latihan Air dan Belia, Simon McGurk, yang bertanggungjawab terhadap peraturan air di Australia Barat di Dewan Parlimen Australia Barat. Turut hadir dalam rombongan tersebut ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Telekomunikasi Datuk Liwan Nagang, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizos Osman Wan Omar dan pegawai-pegawai kanan daripada jabatan dan agensi berkaitan. Berita seterusnya, Semikonduktor Reka Bentuk Mikroelektronik Sarawak SMDS iaitu penyedia penyelesaian reka bentuk chip dan teknologi inovatif Sarawak telah menandatangani Letter of Intent LOI atau Surat Niat dengan Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia MIMOS Berhad. Perjanjian LOI itu bertujuan membangunkan bersama industri semikonduktor yang memfokuskan pada pelesenan IP, alat pendidikan dan komersial edar, pembangunan bakat, perkongsian kegagalan, kemudahan, analisis bahan dan pembukusan lanjutan. Pada masa sama, surat kerjasama itu ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif SMDS, Syariman Jamil dan Tiagesh Kelingam, Pengarah Kanan Perkongsian Perniagaan dan Pengkomersilan MIMOS serta Ketua Pusat Teknologi Semikonduktor. Majlis tersebut disaksikan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Chang Lin Kang dan Pengerusi SMDS yang juga Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawiin di Kota Samarahan pada Khamis. Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Ahli Lembaga Pengarah SMDS yang juga Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Azmi Bujang dan Ketua Setiausaha Mosti, Datuk TS Dr. Aminuddin Hasim. Dalam hal itu, Datuk Roland Saga menyatakan SMDS komite terhadap pembangunan bakat dalam semikonduktor dan reka bentuk chip bagi merealisasikan strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 ke arah mencapai sasaran 30% untuk tenaga kerja mahir dan bakat tempatan yang mencukupi. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada rangka kerja strategik SMD Semikonduktor termasuk program peningkatan kemahiran dan kemahiran semula yang menawarkan program latihan dan berkemahiran tinggi untuk graduan melalui model latihan industri. Laporan berikutnya, kejayaan transformasi yang memacu pengetahuan dan inovasi dalam bidang penyelidikan klinikal diketengahkan menerusi persidangan kajian klinikal kebangsaan NCCR kali ke-16. Menteri Kesihatan Malaysia Dr. Zaliha Mustafa berkata, persidangan tahun ini disertai oleh lebih 400 delegasi dengan 48 ahli fakulti termasuk 7 penceramah luar negara. Jelas beliau, NCCR kali ini turut menampilkan bengkel saintifik yang memberikan fokus kepada kaedah untuk membina dan mengembangkan idea penyelidikan. On the local front here in Sarawak, now this year's theme aligns with the momentous 20th anniversary of the Clinical Research Centre of the Sarawak General Hospital. Founded in 2003 by Professor Datuk Sri Dr. Sim Hui Hian, our Deputy Premier for Sarawak, who himself
being a distinguished cardiologist and a visionary leader himself, the CRC has thrived under his guidance and vision. Notably, it stands as the sole site among ICR's network of 37 CRCs equipped with a sophisticated and ISO accredited precision laboratory. Furthermore, CRC SGH is accredited to be the first in-human clinical trial ward in Malaysia. Congratulations. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibaca oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Nur Azman Ayub di Kuching pada Khamis. Dalam majlis sama turut diadakan sesi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara Institut Kesihatan Kebangsaan NIH bersama dengan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC. Hadir menyaksikan sesi MOU itu ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Anwar Rabai. Pemerintaian kerjasama tersebut memacu kolaborasi di antara kedua-dua organisasi dalam penyelidikan perubatan. Paparan seterusnya, seramai 52 orang pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan 16 pelajar cemerlang Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM menerima sumbangan sempena Majlis Apresiasi Kecemerlangan Peperiksaan Awam SPM dan STAM di Kompleks Islam Sarawak pada Khamis. Sumbangan kepada pelajar cemerlang tersebut telah disampaikan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Dalam ucapannya, beliau mengkehendaki pelajar-pelajar cemerlang ini terus berusaha di peringkat yang lebih tinggi supaya dapat kembali berbakti di Sarawak pada masa hadapan. Kerana melalui pendidikan, generasi muda kita akan menjadi ejen perubahan yang membawa kecemerlangan dan kemakmuran untuk pembangunan Sarawak pada hari ini dan pada masa-masa yang akan datang. Dalam hal itu, beliau turut memaklumkan usaha kerajaan Sarawak untuk menubuhkan sebuah sekolah Islam antarabangsa di Sarawak. Hadir sama dalam program itu ialah Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Ustaz Khalidi Ibrahim, Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yassin, Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili dan Pengarah Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak Datuk Dr. Julahi Bujang. Di Limbang pula, penganjuran program gotong royong bersih dan cantik BK dapat menjadi kesedaran kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan di tempat awam. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad berkata, bandar yang bersih memberikan keselesaan dan persepsi yang positif kepada masyarakat luar yang berkunjung ke daerah Limbang sekaligus menggalakkan kedatangan lebih ramai pelancong. Dan sebab itu kita bersama-sama dengan councillors, bersama-sama dengan kaki tangan majlis untuk memulakan langkah bagi memberi kesedaran supaya masyarakat selepas ini ikut serta dalam program yang akan kita laksanakan sebagai program BK, iaitu bersih dan cantik. Okay, BK bermaksud bersih dan cantik, di mana akan dijalankan setiap bulan pada setiap pertengahan bulan, iaitu hari Rabu. Sebab inilah kita nak memulakan perjalanan program ini sudah awal bermula tahun inilah dan akan diteruskan daripada semasa ke semasa. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas program BK bersama ahli majlis dan kaki tangan Majlis Daerah Limbang bertempat di Limbang Waterfront pada Rabu. Sufian menambah aktiviti tersebut ditumpukan di kawasan tebingan sungai di mana ia merupakan tempat tumpuan utama dalam penganjuran pelbagai program. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk pada lukas.sarawak, thejob.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan sorotan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Peperiksaan Awam SPM dan STAM di Kompleks Islam Sarawak pada Khamis. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.